Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar tahun 5. Okey, baik, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menerangkan sedikit topik, iaitu topik pada hari ini iaitulah topik bidang sirah. Tajuknya Hijrah Membawa Rahmat. Okey. Murid-murid semua boleh rujuk buku teks muka surat 134 hingga 139. Okey, boleh buka buku teks. Sebelum Ustaz mulakan penerangan Ustaz pada hari ini, boleh buka buku teks terlebih dahulu. Okey, baik. Untuk hari ini, objektif pembelajaran kita adalah menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah berhijrah ke Madinah. Okey, kita tengok maksud hijrah. Apa itu maksud hijrah? Okey, hijrah ini bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Contohnya Ustaz tinggal dekat Kelantan kan, lahir dekat Kelantan, tapi Ustaz berhijrah ke Kuala Lumpur ataupun KL kita panggil, ataupun ke Putrajaya untuk apa? Untuk bekerja. Itu dipanggil hijrah juga. Satu lagi dia panggil hijrah, dia boleh juga dipanggil hijrah daripada kita berperangai yang tidak elok kepada perangai yang lebih elok. Itu juga adalah dipanggil hijrah. Okey. Baik, sebab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Yang pertama, kerana perintah Allah. Allah suruh berhijrah daripada Mekah. Mekah tu tempat Nabi lahir, dan berhijrah ke Madinah. Yang kedua, musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam di Mekah. Dah ramai dah pengikut Rasulullah. Lalu orang kafir ni, orang musyrikin Mekah ni, dia dengki dengan Rasulullah sebab dah ramai dah ikut Rasulullah. Jadi mereka ni cuba menggunakan kekerasan kepada orang-orang yang cuba nak masuk Islam supaya tidak jadi masuk Islam. Tu musyrikin Mekah. Jadi oleh sebab itulah Rasulullah dan pengikut-pengikutnya nak berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, penduduk Madinah menjemput penduduk Mekah supaya berhijrah. Maksudnya penduduk Madinah itu sendiri menjemput penduduk Mekah ni supaya pergi ke Madinah. Okey, baik, itu antara sebab-sebab hijrah lah. Ada 3 dekat sini. Okey, seterusnya kita tengok peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, murid-murid boleh tengoklah dekat buku teks masing-masing. Yang pertama ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah. Ingat Nabi berhijrah ke Madinah bukan kerana dia nak berhijrah, tapi perintah Allah. Allah suruh melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril cakap dekat Rasulullah, Allah suruh berhijrah ke Madinah. Baginda pergi menemui Abu Bakar, sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq, lalu merancang perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama dengan sahabat dia tadilah. Okey, dekat dalam jadual ni ada beberapa individu yang terlibat ketika penghijrahan Rasulullah dan juga seorang sahabat dia Abu Bakar tadi. Beberapa orang sahabat lah. Yang pertama, Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrik. Abdullah bin Uraiqid ni dia bukan orang Islam, dia bukan pengikut Nabi masa tu dia masih orang yang musyrik ataupun orang kafir lah. Tugasan dia apa? Diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilakukan kebanyakan orang ramai. Abdullah bin Uraiqid ni dia pilih jalan yang jauh dan juga susah, dan jarang digunakan oleh orang-orang yang biasa untuk pergi ke Madinah. Kenapa diguna macam tu? Sebab
supaya Rasulullah ni tak dapat ditangkap oleh orang-orang musyrikin Mekah lah. Okey, tujuan dia mengaburkan pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki oleh musuh lah. Okey. Okey, yang kedua Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ni anak Abu Bakar lah, anak lelaki Abu Bakar, sahabat dia tadi yang berhijrah bersama-sama Rasulullah. Apa tugas dia? Ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Sur. Okey, dalam perjalanan tu Nabi singgah di Gua Sur untuk bersembunyi. Masa Nabi bersembunyi di Gua Sur ni, Abdullah bin Abi Bakar inilah menjadi orang yang menyampaikan maklumat orang-orang musyrik ni berada kat mana sekarang. Maksudnya untuk pergerakan musuh, Abdullah bin Abi Bakar ni akan bagi tahu Nabi dengan Abu Bakar. Okey, tujuan dia mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa lah, supaya tidak tertangkap. Yang ketiga Asma binti Abi Bakar. Okey, ni juga anak Abu Bakar Siddiq, anak sahabat Nabi juga. Okey, ditugaskan menghantar makanan. Okey, Asma ni perempuan lah, anak Abu Bakar yang perempuan, ditugaskan menghantar makanan semasa Nabi bersembunyi di Gua Sur tadi. Okey, memastikan bekalan makanan mencukupilah. Yang keempat, yang jelas sekali, Amir bin Fuhairah ni ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalanya dan membekalkan susu. Okey, Amir bin Fuhairah ni dia penggembala kambing dia ramai lah. Lalu dia ditugaskan tarik dia punya kambing dia tu untuk tutup bekas-bekas kaki Abdullah bin Abu Bakar dengan Asma Abu Bakar ni, pergi hantar ataupun pergi bagi tahu maklumat dekat Rasulullah dan Abu Bakar dekat Gua Sur ni. Jadi musuh tak dapat lah, yang hanya nampak tapak-tapak kambing sahaja. Okey, mengelakkan dijejak musuh, memastikan bekalan minuman mencukupi. Dalam masa yang sama, Amir ni juga dia memerah susu kambing dia bagi dekat Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita teruskan dengan seterusnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah. Burdah ni baju lah ataupun selimut baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu baginda dan Abu Bakar As-Siddiq bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini dia ambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Okey. Semasa Nabi nak berhijrah ni, orang musyrik ni dah tahu dah Nabi nak berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Lalu mereka ni bermusyarat pada malam tu. Mereka kumpulkan pemuda-pemuda yang gagah daripada kaum-kaum musyrik ni, kepung rumah Nabi. Lalu sahabat Nabi Ali bin Abi Talib ni dia menawarkan diri nak tidur di tempat biasa Nabi tidur, supaya nak mengelirukan. Bila musyrikin masuk rumah Nabi, tengok-tengok, oh bukan Nabi, rupanya Ali bin Abi Talib. Okey, Rasulullah dalam masa yang sama, Rasulullah SAW dapat melepaskan diri daripada ditangkap oleh musyrikin Mekah lah. Okey, baik, seterusnya sesiapa yang okey, setelah terlepas tadi, ketua-ketua musyrikin Mekah, ketua-ketua orang-orang kafir ni, dia menawarkan kepada penduduk Mekah, siapa-siapa yang dapat menangkap Nabi, siapa yang dapat menangkap Rasulullah dan juga Abu Bakar ni, akan dihadiahkan 100 ekor unta. Siapa yang dapat tangkap nak bagi 100 ekor unta. Kalau kita sekarang ni 100 biji kereta Ferrari lah. Kalau sekarang lah, dulu unta je lah ada, tak ada kereta Ferrari.
Okey, kaum musyrikin Mekah terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Hira. 3 malam Nabi bersembunyi di Gua Hira. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni berjaya menemui Rasulullah. Yang musyrik yang menerima tawaran tadi, dapat 100 ekor unta ni, dapat jumpa dengan Nabi dan Abu Bakar. Lalu apa dia buat? Dapat jumpa Rasulullah tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Tak berjaya. Jumpa tapi tak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah mereka lah, sehinggalah sampai di satu tempat yang dipanggil Quba. Berhampiran dengan Madinah. Nabi tiba di Quba dan Madinah. Okey. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tiba di Quba. Quba ni satu tempat yang hampir ataupun dah masuk ke kota Madinah lah. Di Quba baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Okey, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kawasan Quba tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina sebuah masjid, dan masjid ini merupakan masjid yang pertama dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba sampai sekarang ni. Kalau kita pergi Mekah ke Madinah ke, kita akan melawatlah Masjid Quba ni. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba di Madinah. Okey, tiba di Madinah maksudnya sampai di Madinah adalah lama perjalanannya. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan. Sebab apa disambut dengan penuh kegembiraan? Sebab tadi kan penduduk Madinah dia ajak penduduk Mekah ni datang ke Madinah oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Penduduk Madinah ni baik-baiklah, tak sama dengan penduduk Mekah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Bila sampai di Madinah, Nabi Muhammad bina lagi satu masjid. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mempersatukan ataupun memperbaikkan dua kaum yang sebelum ni bergaduh, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang Mekah dan Ansar ni orang Madinah. Jadi bersatu. Okey, ke Nabi kini masjid yang dibina yang kedua tadi, masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi lah. Masjid sekarang ni kalau kita pergi Madinah, ada Masjid Nabawi luas dan sangat besar. Dekat Masjid Nabawi ni jugalah dalam kawasan Masjid Nabawi ni jugalah makam ataupun kubur Nabi, sahabat Nabi tadi Abu Bakar dan juga Umar As-Siddiq. 3 kubur tadi berada di kawasan Masjid Nabawi ni. Kalau kita pergi Madinah, kita melawatlah. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat sana, Nabi telah dilantik menjadi seorang ketua ataupun kalau sekarang ni Perdana Menteri ataupun raja lah untuk memerintah negara ataupun kota Madinah, sehinggakan Madinah ni menjadi aman dan juga makmur. Kepentingan peristiwa hijrah ni, apa pentingnya hijrah ni? Okey. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Okey, bila Nabi berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, Nabi dapat kuasa di Madinah, Nabi pun balik ke Mekah untuk menakluk Mekah balik. Jadi orang-orang Islam ni terjamin baliklah. Okey. Rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Okey. Macam kita kat sekarang ni kat Malaysia kan, banyak rakyat, banyak bangsa kan, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, tapi hidup dalam keadaan aman lah. Macam tu juga Nabi dekat Madinah ni, macam-macam bangsa ada. Jadi Nabi pun bersatu semua, hidup di bawah pimpinan Rasulullah dengan aman. Dakwah dapat disebarkan secara meluas. Bila dah Nabi berhijrah ni,
dakwah Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat disebarkan secara meluas di negara-negara lain lah. Negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Okey. Membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi berdakwah. Bila dah Nabi berkuasa di Madinah, Nabi pun menyebarkan banyak lagi dakwah-dakwah dia di negara-negara lain sehingga kan ramai daripada orang-orang daripada luar Madinah dan juga Mekah memeluk Islam. Itu adalah kepentingan peristiwa hijrah. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Pengajaran hijrah. Apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijrah ni? Yang pertama, buat sesuatu mestilah bersungguh-sungguh. Macam Nabi dengan Abu Bakar tadi, bila dia nak berhijrah ke Madinah, dia buat bersungguh-sungguh. Dia usaha sungguh-sungguh sampai ke Madinah. Yang ketiga, rancang sebelum bertindak. Sebelum dia bergerak daripada rumah dia di Mekah tu untuk sampai ke Madinah tu, dia dah rancang. Okey, nak berhenti dekat Gua Sur, bersembunyi 3 malam di Gua Sur baru bergerak balik. Tu dia rancang elok-elok supaya perjalanan dia ni tidak ditangkap oleh musuh. Okey, yang ketiga, menjadi sahabat sejati macam Abu Bakar tadilah. Abu Bakar dan juga anak-anak Abu Bakar dan juga seorang lagi, Amir bin tadi apa nama yang bawa kambing tadi, menjadi sahabat yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup berkorban. Yang keempat, sanggup berkorban masa dan tenaga demi agama Allah. Okey, Nabi dan juga Abu Bakar tadi sanggup berkorban masa dia, tenaga dia, nyawa dia. Kalau ikutkan, kalau kita orang nak bunuh kita takutlah, tapi mereka ni tidak takut, korbankan nyawa mereka untuk menyebarkan Islam dengan lebih luas. Itu antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijrah lah. Macam kita sekarang jugalah, kita nak berhijrah, kita kena berusaha lebih lah daripada contohnya kita dulunya seorang gangster. Kita nak jadi orang baik, kita kena hijrah diri kita. Daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat, pergi berkawan dengan orang-orang yang baik dan juga orang-orang alim. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita punya proses hijrah kita daripada perkara buruk kepada perkara yang ranjahat. Okey, setakat itu saja pengajaran Ustaz pada hari ini. Ustaz harap kamu dapat apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Moga-moga kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.